Oke ya, kita teruskan sekarang surah baru ya, suratul Hajj. Suratul Hajj, surah Haji ayat 22, ayat 22 pula. Tertib dia yang ke-22. Maknanya abjad mengikut surah dia surah yang ke-22. Dan ayatnya ada 78. Hajj bermakna haji ya. Okey, kita teruskan. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuha, wahai An-Nas, manusia, Ittaqu, bertakwalah olehmu, Rabbakum, kepada Tuhan kamu, Inna, sesungguhnya, Zalzalata, kegoncangan, As-Sa'ah, hari kiamat, Syai'un, sesuatu, Azim, yang amat besar. Semak semula suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Ittaqu rabbakum, bertakwalah olehmu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatis sa'ati syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sesuatu yang amat besar. Ya. Kalau nak tahu bahawa berlakunya hari kiamat, ya, satu kegoncangan gempa yang tak dapat nak dikata. Kalau sekarang gempa-gempa tu hanya negeri-negeri kita dengar. Ya, tetapi ya, gempa ini keseluruhan dunia. Goncang dunia. Ya. Satu kegoncangan yang ya tak dapat nak dikata. Ya. Ini akan berlaku sesudahnya terbit matahari pula daripada barat. Ya. Terbit pula matahari daripada barat. Maka itu dah terang-terang hari kiamat. Ya. Baik, sama lagi ayat yang kedua. Yauma, pada hari. Tarawnaha, kamu lihat akannya. Tazhalu, ia lalai. Kullu, oleh tiap-tiap. Murdi'ah, yang menyusukan. Amma, dari apa yang. Ardo'at, telah ia susukan. Watado'u, dan ia gugur. Kullu, oleh tiap-tiap. Zati hamlin, yang mempunyai kandungan.
hamlaha akan kandungannya. Wataro, dan engkau lihat. Annas, manusia. Sukaro, keadaan orang-orang yang mabuk. Wa mahum, dan tiada mereka bisukaro, orang-orang yang mabuk. Walakinna, dan akan tetapi, azab Allah, azab Allah, syadid, yang bersangatan. Baik, saya masuk mula. Yauma tarawnaha, pada hari kamu lihat akannya. Tazhalu, ia lalai kullu murdi'atin amma arda'at. Ia lalai oleh tiap-tiap yang menyusukan dari apa yang telah ia susukan. Begitulah ya keadaan kegoncangan yang amat sangat. Sehingga wanita-wanita yang menyusukan anak ia terlalai, terlepas anaknya daripada pangkuan susuannya. Ya. Bukan itu saja. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, dan ia gugur oleh tiap-tiap yang mempunyai kandungan akan kandungannya. Ya, terhempas sana terhempas sini. Ya, lalu gugur kandungan-kandungannya. Bukan itu saja, wa taranna sasukaro, dan kau lihat akan manusia keadaan orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukaro, dan tiada mereka orang-orang yang mabuk. Ya, bila terjadi keadaan itu, kekecohan yang amat sangat, ya, maka ya, kamu akan lihat pada masa itu manusia seolah-olah sudah mabuk. Ya, tidak dapat nak mengawal keadaan, tak dapat nak mengawal diri. Ya, macam mana tempat-tempat yang berlaku gempa, yang berlaku tsunami, ya, mereka lintang pukang lari untuk menyelamatkan diri, terpekik terlolong. Ya, kalau dipandang seolah-olah ya manusia dah mabuk. Tapi sebenarnya ia bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, dan akan tetapi azab Allah yang bersangatan. Ini akan dialami. Kiamat besar ini akan dialami oleh orang yang terakhir hidup. Ya, kita tak tahu mengalami atau tidak. Ya, tetapi hari kiamat itu kita dah ketahui memang hampir. Hanya kita temui ataupun tidak, wallahu a'lam. Tapi siapa yang akhir, ya, maka dia akan menemui hari itu. Iaitu hari yang keadaan tak boleh nak dikata. Ya, manusia lintang pukang, lari tercampak sana tercampak sini. Ya, seolah-olah ibarat dah seperti ya daun yang ditiup angin. Macam itulah. Nampak macam mabuk, tapi sebenarnya bukan mabuk. Itulah azab saat-saat hari kiamat. Ya. Baik, ayat yang ketiga. Wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada orang yang yujadilu, ia membantah, fillah, tentang Allah, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu.
Wa yattabi'u, dan ia mengikut kulla, akan tiap-tiap syaitan marid, yang durhaka. Semak semula. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yujadilu fillah, man ada orang yang yujadilu fillah, ia membantah tentang Allah, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan ia mengikut akan tiap-tiap syaitan yang durhaka. Mengikut asbabun nuzul, atau sebab turun ayat ini kepada Nadir bin Haris. Nadir bin Haris dan jamaah dia. Dia membantah tentang Allah. Dia katakan malaikat itu adalah banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Wal Qur'anu asatirul awalin. Dan Quran ini katanya dikatakan oleh Nadir dan orang-orangnya adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan manusia dah mati akan jadi tanah. Tak ada lagi kehidupan. Jadi dia membantah tentang Allah. Dia mengikuti tiap-tiap syaitan yang durhaka. Sedangkan iblis itu sendiri pun tahu adanya hari kiamat. Dan dia tahu ada balasan hari kiamat. Tapi iblis ni sudah menipu manusia. Dia mengatakan bahawa kita hidup hanya di dunia. Dah mati jadi tanah, tak ada apa-apa lagi lah. Nak berlakon-berlakonlah kat dunia. Dah habis lakonan, mati, tak ada apa-apa. Macam itulah. Iblis memberi keterangan kepada manusia, terutama mereka yang tidak mengikut Rasul Allah. Jadi mereka akan mengikutlah jalan syaitan ini. Maka dikatakan Al-Quran itu dongengan. Malaikat itu anak perempuan Tuhan. Mana ada hari kebangkitan? Macam itulah. Dia punya pahaman. Baik, sama lagi ayat yang keempat. Kutibah. Telah ditentukan ia. Alaihi, atasnya. Annahu, bahawasanya ia. Man, barang siapa. Tawallahu, telah ia jadikan ketua akannya. Telah ia jadikan ketua akannya. Fa'annahu, maka bahawasanya ia. Yudilluhu, ia sesatkan akannya. Wa yahdihi, dan ia tunjuki akannya. Wa yahdi, dan ia tunjuki akannya. Ilah, kepada azabis sa'ir, azab yang membakar. Bracket neraka sa'ir. Nama neraka. Neraka sa'ir. Baik, semak semula. Kutiba alaihi annahu, telah ditentukan ia ke atasnya. Annahu, bahawasanya ia.
Man tawallahu, barang siapa telah menjadikan ketua ia akannya. Mana siapa yang jadikan syaitan itu sebagai ketuanya, fa annahu yudilluhu, maka bahawasanya ia sesatkan akannya. Wa yahdihi ila azabi sa'ir, dan ia tunjuki akannya kepada azab yang membakar, atau dikatakan neraka sa'ir. Ya. Siapa ikut syaitan itu akan menyesatkan, dan syaitan itu akan membawa kamu kepada neraka sa'ir. Ya. Jadi iblis, saya katakan tadi, dia tahu adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, dan dia pun umurnya sampai hari kemudiannya. Lepas tu dia akan mati dan akan dihidupkan. Dihidupkan seperti manusia juga, yang lain dihidupkan. Jadi hal atau kesempatan inilah, kerana dia memang dah tergolong ahli neraka, dia akan mencari kawan-kawan seberapa yang ramai untuk sama-sama duduk dalam neraka menemani dia. Pada masa itu jangan persalahkan lagi iblis ini. Sebab di dunia iblis ajak mereka nak ikut. Jadi jangan nak salahkan lagi iblis di akhirat. Jadi di akhirat nanti tanggunglah sendiri. Baik, kita sambung lagi ayat yang kelima. Ayat ni panjang. Ya ayuhan nas, wahai manusia. In kuntum, jika adalah kamu. In kuntum, jika adalah kamu. Fi raibin, dalam keraguan. Minal ba'thi, daripada hari kebangkitan. Fa inna, maka sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah kami ciptakan akan kamu. Telah kami ciptakan akan kamu. Min turab, daripada tanah. Summa, kemudian. Min nutfah, daripada nutfah. Tulis juga nutfah. Summa, kemudian. Min alaqah, daripada segumpal darah. Summa, kemudian. Min mudghah, daripada seketul daging. Mukhallaqatin, yang dijadikan. Dalam bracket, dengan sempurna. Wa ghairi, dan tidak. Mukhallaqatin,
yang sempurna. Linubayyina, supaya kami terangkan. Lakum, bagi kamu. Wanukiru, dan kami tetapkan. Dan kami tetapkan fil arham, dalam rahim-rahim. Apa yang nasya'u, kami kendaki. Ila ajalin, sehingga tempoh. Musamma, yang ditentukan. Summa, kemudian, nukhrijukum, kami keluarkan akan kamu. Kami keluarkan akan kamu. Tifla, sebagai kanak-kanak. Summa, kemudian, litabelu, supaya kamu sampai. Asyuddakum, kecerdasan kamu. Kecerdasan kamu. Bracket, kedewasaan. Kedewasaan. Sambung, wa minkum, dan di antara kamu, man, ada orang yang, yutawaffa, ia diwafatkan. Wa minkum, dan di antara kamu, man, ada orang yang, yuraddu, ia dikembalikan. Ila, kepada, arzali, serendah-rendah, umuri, umur. Likaila, supaya tidak. Ya'lama, ia mengetahui. Min, daripada. Ba'di, sesudah. Ilmin, pengetahuan. Syai'an, akan sesuatu. Wataro, dan engkau lihat. Al-ardo, akan bumi. Hamidah, yang kering.
yang kering. Faiza, maka apabila anzalna, telah kami turunkan, alaiha, atasnya, al-ma'a, akan air, ihtazat, telah bergerak ia, warobat, dan telah kembang ia, wa ambatat, dan telah menumbuhkan ia, min kulli, daripada tiap-tiap, zaujin, macam bahij, yang indah, tiap-tiap macam yang indah. Baik, ni dia punya ayat panjang, ayat 5. Ya, di sini ia mengesahkan tentang ciptaan manusia. Ya. Zaman moden ni, ya, saintis telah melihat ciptaan manusia daripada awal kejadian sampailah lahir seorang manusia. Maka perubahan-perubahan itu dicatat. Mula-mula jadi ini, mula-mula ini, sehinggalah jadi seorang manusia dan lahir. Ya. Dia tidak sedari bahawa Islam itu orang Islam lebih mengetahui ilmu itu. Maka dibuktikanlah dalam Al-Quran tersebut, Suratul Hajj ayat 5 ini. Ya, sedangkan ia datang sebelum manusia mengetahui perkara-perkara yang alat-alat moden yang boleh melihat dalam perut. Ya, tetapi sudah ada, dah wujud mengenai ciptaan ini. Maka saintis ini dengan cerita dia masuk Islam kerana benarnya Al-Quran. Dibenarkan Al-Quran itu. Ya, rupanya Al-Quran sudah menerangkan hal kejadian ini. Baik, cuba kita semak semula. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin, jika adalah kamu dalam keraguan, minal ba'si, daripada hari kebangkitan. Ya, wahai manusia yang kufur ini, terutama orang-orang kafir Mekah. Sebab apa? Ayat ini turun di Mekah. Jadi sudah tentulah orang-orang kafir Mekah lebih ayat ini ditujukan terutama kepada orang kafir Mekah. Sebab turunnya di situ. Ya. Jadi kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan dan kamu memang tak percaya hari kebangkitan, semak semula asal usul kamu. In fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya telah kami ciptakan akan kamu daripada tanah. Asal mula manusia, iaitu Adam, ia diciptakan daripada tanah. Kalau nak tahu, manusia ni asal usul adalah daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah.
Summa min nutfah. Kemudian daripada nutfah, daripada keturunan Adam ini, ya, manusia diciptakan daripada nutfah. Nutfah ni mana air mani. Ya. Summa min alaqah. Kemudian daripada nutfah itu, ya, daripada alaqah seketul, ya, segumpal, ya, segumpal darah. Ya. Jadi daripada nutfah tadi, ya, bertukar menjadi segumpal darah. Summa min mudghah. Kemudian daripada, ya, alaqah jadi mudghah. Mudghah ni seketul daging. Jadi seketul daging. Ya. Ini belum lagi terbentuk. Ya, terbentuk, masih seketul daging. Tak tahu jantan betina lagi. Tak tahu lelaki perempuan lagi. Ya. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ya, yang, ya, sempurna ciptaannya dan tidak sempurna. Itu yang dimaksudkan, ya, mukhallaqah, yang dijadikan. Mana dijadikan dengan sempurna, wa ghairu mukhallaqah, ya, dan tidak sempurna. Ya, terkadang ciptaan itu cukup sifat. Terkadang ciptaan itu, ya, ada yang cacat. Ya, tidak cukup sifat. Ya, ataupun berlebih. Ya. Berlebih anggota. Berlebih tangan, berlebih kaki, berlebih kepala. Ya. Pun boleh berlaku begitu. Ya. Li nubayyina lakum. Supaya kami terangkan bagi kamu. Disitulah kalau kamu nak tahu, itulah ciptaan Allah Ta'ala. Ya, bila dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, ya, bagaimana dengan kamu? Ya, kamu dapat sempurnakan dia? Ya. Bagaimana dengan keadaan ini? Ya. Inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Wa nuqirru fil arham. Dan kami dudukkan dalam rahim-rahim, atau kami tetapkan dia dalam rahim-rahim. Ya. Ya, baby ini, ya, duduk berada dalam rahim-rahim. Manasya, ya, apa yang kami kendaki. Itu, ya, kedudukan dalam rahim, ya, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ya, bila, ya, masa keluarnya, ila ajalim musamma, sehingga tempoh yang ditentukan Allah untuk dia keluar. Ya. Biasanya ditetapkan 9 bulan 10 hari. Ya. Keluarlah dia. Ya. Terkadang lebih awal. Ya. Terkadang lebih sedikit. Ataupun terkadang salah kira. Ya. Tsumma nukhrijukum tiflah. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai kanak-kanak, tiflah, ya, bayi. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian supaya kamu sampai ke kecerdasan kamu. Sampai kecerdasan tu maknanya ialah, ya, kamu, ya, dewasa. Daripada kanak-kanak tadi sampailah kesempurnaan, ya, kamu pun, ya, jadi kuat. Ya. Daripada lemah, ya, kamu jadi kuat. Jadi yang dikatakan, yang ditafsirkan mengikut dalam ayat ni, litablu asyuddakum ni, supaya kamu sampai ke dewasaan kamu, maksudnya umur di antara 30 ke 40. Ya, umur 30 dan 40 ini, inilah yang dikatakan dewasa. Ya. Jadi sebelum 30, ya, itu belum dianggap sebagai dewasa. Dewasa setelah, ya, 30 ke 40. Ya, 40 tu dah kira matang lah. Ya.
sampai kepada ya 40 ke atas tu ya dah mulalah ya lemah. Kekuatan tu dah mula kurang. Ya. Masa kuat ialah umur 30 ke 40 tu kuat. Ya. Lepas tu dah mula lemah. Wa minkum, dan di antara kamu, mayu tawafa, ada orang yang ia diwafatkan. Mana belum sempat ya tua, ya Allah dah ambil dahulu. Ketika kanak-kanak, ya Allah dah ambil dulu. Ya, siapa punya kuasa? Kamu boleh hidupkan yang Allah sudah ambil? Disitulah persoalannya. Di antara kamu ada yang Allah wafatkan lebih awal. Wa minkum, dan di antara kamu, mayuraddu ila arzalil umur, ada orang yang ia dikembalikan kepada serendah-rendah umur. Ya. Likailah, supaya tidak ya lama ia mengetahui mim ba'di ilmin syai'a, daripada sesudah ya ilmu atau pengetahuan akan sesuatu. Maknanya dikembalikan serendah-rendah umur itu sehingga tak mengetahui sesuatu. Apa maksudnya? Nyanyuk. Ya. Terkadang di antara kamu ini Allah panjangkan umur. Ya, sehingga tak mengetahui sesuatu. Maksudnya ialah nyanyuk. Ya. Mengikut kata Ikrimah, ya. Ikrimah dalam kalangan sahabat Rasul dulu, Ikrimah katanya, man qara al-Quran lam yasir bihazil halah. Maknanya barang siapa yang membaca Quran tidak akan jadi hal ini. Ya, maknanya kalau siapa tak nak nyanyuk, ya bacalah Quran. Ya dampingilah Quran. Ya pahamilah Al-Quran. Mana dekatkan diri kepada Quran. Ya, jangan jauhkan diri daripada Quran kalau tak nak nyanyuk. Ya. Sebab ya Quran ini akan ya menguatkan ya ingatan kita. Ya. Quran itu akan memberi kerehatan, ketenangan kepada otak kita. Ya. Jadi kalau kita tak ya suka kepada Al-Quran, ya maka ya hal-hal lain akan ya masuk ke dalam otak kita yang menjadikan otak kita makin panas. Ya, akhirnya urat kita pun terputus. Bila terputus, kita pun dah jadi nyanyuk. Ya. Sebab orang baca Quran dia rasa dia tenang. Orang memahami Quran, menterjemah Quran, mentafsir Quran, dia rasa tenang. Bila dia dapat tahu cerita-cerita dalam Al-Quran ini, dia rasa satu ketenangan, kerehatan dalam otak dan fikirannya. Itu ya, yang dikatakan oleh Ikrimah, tak akan berlaku nyanyuk ini kepadanya. Orang yang dah berdamping dengan Al-Quran. Watarol ardo, sambungan ayat, dan kau lihat akan bumi hamidatan. Kau lihat akan bumi hamidatan, kering. Faiza anzalna alaihal ma'ah, maka apabila telah kami turunkan ke atasnya akan air, ihtazat, telah bergerak ia, warobat, dan telah kembang ia, wa ambatat min kulli zawjin bahid, dan telah menumbuhkan ia daripada tiap-tiap macam yang indah. Dulu kering kontang. Bila dituruni hujan, seolah-olah bumi itu bergerak. Ya, kerana apa? Ya, benih-benih itu tumbuh keluar daripada ya dalam bumi. Pada masa itu bumi pun menumbuhkan macam-macam ya tumbuh-tumbuhan yang menjadi keindahan dipandang oleh ya manusia. Ya, kehijauan dan terkadang ya berwarna-warni di antara daun-daun itu menjadikan ya lebih indah ya pandangan kita. Ini maksudnya berbalik kepada hari kiamat. Artinya ya, ibarat sebumi yang kering kontang, tak ada apa-apa tumbuh-tumbuhan. Ya, tapi bila turun hujan, tiba-tiba dah
macam-macam tumbuh-tumbuhan ya keluar. Macam itulah hari kiamat maksudnya. Macam itulah hari kiamat. Ya, besok ya bumi ini akan dihancurkan. Ya, ditukar dengan bumi yang lain, langit yang lain. Ya, pada masa itu ya manusia akan keluar daripada tempat ya baringnya atau tempat tidurnya. Dia akan keluar untuk ya menemui Allah. Ya, menemui perhitungan daripada Allah. Macam itulah kedudukan macam mana bumi. Kau lihat bumi macam kering kontang, ya. Lalu tumbuh tanam-tanaman. Macam itulah besok hari kiamat. Orang semua dah mati, dah hancur. Ya. Pada hari dikatakan tiupan sangkakala yang kedua, ya semua yang ditidurkan tadi atau yang mati tadi semuanya akan bangun. Ya, bangun membawa dengan jasadnya sekali. Ya. Pada masa itu itulah hari Yaumul Ba'si, yaitu hari kebangkitan yang manusia selama ini ramai tak percaya adanya. Ya. Jadi orang beriman memang diajar dah biasa. Ya, ada maknanya percaya dengan ya hari kiamat ini. Tapi di antara mereka yang mengikut jalan syaitan, mereka mengatakan tak ada. Ya, dah habis mati, habis, tak ada apa-apa. Tak apalah, tunggulah nanti. Ya, sama-sama tunggu. Ya, benar ke yang dikatakan tadi? Kalau benar, beruntunglah awak. Tapi kalau tak benar, ya, nanyalah jawabnya. Ya. Tapi kita tetap membenarkan, walaupun dia tak membenarkan. Ya. Okey, sekarang kita tengok ya satu perkataan ya. Dalam ayat yang akhir tadi kita jumpa perkataan hamidatan. Ya. Apa huruf dia? 3 hurufnya. Hamidatan. Ya. Silakan siapa nak cari dalam kamus hamidatan. Ha, mim, dan. Cuba cari. Ha tu dekat-dekat akhir lah. Ha akhir kamus. Ya. Sebab kedudukan ha kan akhir kamus. Ya. Kemudian bila jumpa ha tu carilah hamim. Ya. Lepas hamim cari hamim dal. Dal ni sebelum zal. Ya. Hamim dal. Kita jumpa pada ayat pada muka surat 455. Ya, 455. Okey, 455. Ya, betul. 455 kiri bawah. Ya, dia tak ada madi ya. Dia tak ada madi dia. Ya. Dia terus begini, ya. Hamadal ghadab, hamadal saut, hamadin nar. Jadi dengan makna masdar hamada tu, ya. Berhenti kemarahan, ya, diam, ya, ataupun boleh katakan diam kalau suara. Kalau api dikatakan hamada tu padam, ya. Hamada 4 huruf jadi memadamkan atau mendiamkan, ya. Umud dengan makna diam, tak bergerak. Jadi bumi tadi, ya, kita tengok muka surat 1456 kita jumpa perkataan hamidun. Hamidun tu yang kita baca dalam Quran tadi, hamidatin tu, hamidah tu. Hamidatan. Jadi tu isim fa'il, ya. Isim fa'il dengan makna yang diam atau yang padam. Jadi kita bahasakan di situ yang kering. Ya. Yang kering.
Nampak tak perkataan hamidun, ya, itu muzakkar. Kalau muannas hamidatun. Hamidatun. Kalau jadi ayat macam ayat di sini hamidatan. Ya. Hamidatan, ya. Itu jadi ayat. Kalau sebelum jadi ayat bariskan tanwin depan. Hamidun, hamidun, ya. Jadi maknanya yang diam atau yang padam. Tadi kita terjemahkan bumi itu kering. Bumi itu kering, terpadam, ya. Okey. Ya, dalam ayat ini, ya, kita jumpa perkataan, ya, perkataan lagi dalam ayat ni, ya. Ayat yang akhir tadi, ya. Selain daripada hamidatan, kita tengok perkataan yang arzali tu. Arzalil umur. Apa perkataan 3 hurufnya? Arzalil umur. Serendah-rendah umur. Ayat 5 tadi yang dekat-dekat akhir. Jadi perkataan ni apa? Ra, zal, lam. Okey, cari. Ra, zai, lam. Jumpa ra tak? Lepas ra cari zai. Lepas zai cari lam. Jadi ra, zai, kemudian lam. Ada atau tidak? Ni kalau tak ada, ada Rozalah. Tengok muka surat 110, 110. Sebelah kiri atas ke bawah sikit. Rozula yarzulu rozalah. Rozulah. Yarzulu rozalah. Jumpa tak? Rozalah. Ya, jadi dengan makna menghinakan. Maknanya serendah-rendah umur. Jadi dikatakan sehina-hina umur arzali tu. Boleh dimaksudkan dengan sehina-hina umur atau serendah-rendah umur. Ya, maknanya nyanyuk. Ya. Kalau dikatakan arzalil umur tu maknanya, ya, serendah-rendah umur atau sehina-hina umur. Ya, arzali itu adalah, ya, dikatakan isim tafdil, ya. Isim tafdil. Itu dikatakan diterjemah serendah-rendah, ya. Isim tafdil. Tafdil, ya, tafdil. Tafadot yalam. Tafdil. Dengan makna lebih. Jadi, ya, sekarang kita jumpa rozala di sini, mudhari'nya yarzulu. Kalau madinya apa? Kalau isim fa'il rozula apa? Isim fa'il. Panjangkan ra tu. Rozilun, rozilun. Ya. Rozilun. Kalau isim maf'ul, marzulun. 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 Kalau yarzulu, fi'il amar dan nahi macam mana? Yarzulu. Kalau fi'il amar, urzul. Nahinya la tarzul. La tarzul. Ya, la tarzul. Okey, satu perkataan, ya, kita yang biasa jumpa juga, iaitu ke bawah. Ke bawah sampai jumpa perkataan rozaqo yarzuqu
rozqon atau rizqon. Bawah. Bawah ya. Maknanya memberi rezeki. Macam mana isim fa'il razaqa? Baris tu juga, baris rozula tadi ke bawah. Tengok ke bawah je. Sampai jumpa rozaqo. Rozaqo. Memberi rezeki. Isim fa'ilnya apa? Rozaqo. Razikun. Isim maf'ulnya marzukun. Ya. Marzukun. Yarzuku pula. Kalau fi'il amar macam mana yarzuku? Fi'il amarnya. Urzuk. Nahinya la tarzuk. La tarzuk. Ya. Baik, satu lagi sebelah kanan rozaqo, tengok sebelah kanan. Kanan rozaqo, kita jumpa atasnya sikit rodifa. Rodifa yardafu rodfan. Rodifa ini kalau kita baca hadis, rodifa ini adalah gelaran kepada si Mu'az bin Jabal, dikatakan sebagai rodif. Maknanya orang yang jadi pengiring. Pengiring Nabi. Ya. Rodif. Baik, rodifa kalau isim fa'il ni apa? Rodifun. Itu dia kata rodif. Rodif ni maknanya yang jadi pengiring. Ya. Dia juga boleh dikatakan bonceng. Ya. Kalau isim maf'ulnya apa? Rodifun. Mardufun. Mardufun. Ya. Kalau yardafu, fi'il amarnya yardafu mudhari. Fi'il amarnya irdaf. Irdaf. Nahinya la tardaf. Ya, la tardaf. Ya. Okey, alhamdulillah dah pandai semua. Ya. Nanti kita tambah yang lain pula. Ingatkan kalau madi buat apa isim fa'il dengan isim maf'ul ya. Kalau mudhari buat amar dan nahi. Amar dan nahi. Bukalah dalam kamus tu, mana-mana buka, kalau jumpa madi cuba buat sendiri isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau mudhari buat amar dan nahi. Yes. Sendiri cari dalam kamus tu banyak fi'il tu. Cuba buat. Nanti kita akan tambah lain pula. Daripada amar nahi kita tambah lain-lain pula. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat keberkatan daripada kuliah ini, insya-Allah.